Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Eva dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan bab 9 bertajuk Cabaran Kelestarian Etika dan Peradaban di Malaysia. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya, Nurul Zarina binti Zaid, diikuti oleh Muhammad Suazri Alauddin bin Azlan, Ariana Jane Edmund, Nurul Syaimah binti Hadi, Anika Istinorman, dan Nur Syahzuana binti Muhammad Fuad. Isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan kami yang pertama ialah mengenai kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Kedua ialah kedinamikan etika. Ketiga ialah DEB, pembangkit sharing poverty tetapi gagal membawa kepada shared prosperity. Keempat ialah hakikat sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban yang terbahagi kepada 3 iaitu deposit sosial, tadbir urus dan pembangunan, dan akhir sekali black ekonomi dan rasuah. Akhir sekali kita akan melihat kepada kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa iaitu wawasan kemakmuran bersama RMK12 dan pembangunan lestari, kesepaduan nasional dan pembangunan negara, dan akhir sekali perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Salam sejahtera kepada Miss Eva dan rakan-rakan sekalian. Saya Ariana Jane Edmund merupakan pembentang pertama bagi tajuk Cabaran Kelestarian Etika dan Peradaban di Malaysia. Untuk subtopik yang pertama, kita akan melihat kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Etika dan peradaban Malaysia telah berkembang dari tapak peradaban alam Melayu dengan kewatanan Melayu dan Bumi Putra sebagai terasnya. Tapak etika dan peradaban pribumi ini telah bergaul dengan peradaban majmuk dari luar melalui gelanggang Selat Melaka sebagai titik pertemuan masyarakat sedunia dari China, India, Timur Tengah dan juga Barat. Daripada peradaban majmuk ini, Malaysia membina etika dan peradaban beracuan sendiri dengan menyulam kepelbagaian etika dan peradaban dalam melahirkan sebuah negara yang damai, stabil, maju dan sejahtera. Pembinaan tamadun semua bangsa itu bukan perkara yang mudah dan ia tidak menjamin berkekalan, maka masyarakat Malaysia perlu mengambil iktibar dari sejarah. Seterusnya, etika dalam sebuah peradaban membina adab, adat bersam, dan adat istiadat berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan persekitaran geografi, ekonomi, sosio-budaya, dan politik setempat. Kekuatan setiap peradaban ini telah disulam ke dalam peradaban Malaysia dengan etika dan peradaban Melayu dan Islam sebagai terasnya. Oleh itu, dari peradaban majmuk ini, Malaysia telah membina etika dan peradaban beracuan sendiri dengan kepelbagaian etika dan peradaban dalam melahirkan sebuah negara yang aman, stabil, maju, dan bersatu. Seterusnya, kita akan lihat subtopik kedua, yaitu kedinamikan etika dan peradaban Malaysia. Setiap peradaban memiliki ciri-ciri yang memasmurkan mereka, seperti gelanggang pertemuan dan pergaulan di sepanjang Selat Melaka, dari Pelabuhan Palembang hingga Kedah dan Aceh. Sejarah sosial dari zaman prakolonial hingga ke awal pasca kolonial menunjukkan bahawa masyarakat plural di tanah Melayu adalah bentuk masyarakat utama di negara ini, menyebabkan berlaku ketidakseimbangan sosial dan kehidupan yang terpisah, terasing dan terputus oleh perbezaan etnik, bahasa, budaya, agama, pekerjaan dan tempat tinggal. Kerusuhan etnik 13 Mei dan pelaksanaan dasar ekonomi baru pada dekad 1970-an telah menyumbang dalam usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat hingga pembangunan migrasi dalaman dan perubahan teknologi telah mencetus perubahan sosial dan transformasi masyarakat. Perubahan sosial ini menandakan negara sudah berubah dari sebuah negara mundur ke negara maju, yaitu mentransformasi masyarakat daripada memiliki budaya tradisional kepada budaya kemodernan yang lebih mengutamakan keadilan, keterangkuman, demokrasi, menolak keganasan, dan ketidakstabilan politik.
Maka, etika dan peradaban yang dimiliki rakyat Malaysia yang asalnya majmuk telah membina perkongsian nilai hidup bersama sehingga pendapat awam disepakati dan hubungan di antara rakyat Malaysia lebih merentas etnik dan membina hubungan sosial di antara mereka. Dalam usaha membina masyarakat Malaysia yang lebih progresif dan harmonis serta mempunyai imej yang tinggi di peringkat antarabangsa, kerajaan telah memperkenalkan beberapa dasar untuk dihayati bagi menjamin kelangsungan kelestarian etika dan peradaban. Sebagai contoh, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar pendidikan, dan dasar wawasan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Eva dan rakan-rakan. Nama saya Nur Syahzuana binti Muhammad Fuad. Selaku pembentang kedua akan membentangkan tajuk Dasar Ekonomi Baru Pemakin Sharing Property tetapi gagal membawa Shared Prosperity. Dasar ekonomi baru adalah dasar awam yang menyusun semula masyarakat dari segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan pemilikan kediaman. Ia juga menyumbang kepada pembasmian kemiskinan dari tahun 1970-an hingga lahirnya masyarakat kelas menengah dan sifat kosmopolitan negara. DEB sebagai pemakin perubahan shared property berdasarkan data pengagihan pendapatan, pemilikan harta, ekuiti saham korporat dan pekali gini mengikut bandar, luar bandar dan etnik Malaysia menunjukkan tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan mengagihkan kekayaan negara telah melahirkan keresahan politik dan pergerakan reformasi. Rancangan Malaysia ke-11 telah mengambil model ekonomi baru tetapi dipengaruhi oleh pendekatan BRIC iaitu Brazil, Rusia, India dan China yang mementingkan pendapatan per kapita. Dalam PRU 14, rakyat telah memilih kerajaan baru agar shared prosperity menjadi matlamat pembangunan negeri yang mendahulukan kebajikan rakyat. Nilai etika dan peradaban Malaysia telah dirobek oleh peristiwa hitam pada 13 Mei 1969. Oleh itu, kewujudan dasar ekonomi baru selepas peristiwa tersebut menyumbang kepada pembasmian kemiskinan, penyusunan semula masyarakat, pembangunan teknologi, mencetus perubahan sosial dan transformasi masyarakat, perubahan ekonomi sara diri kepada ekonomi berdaya komersial industri, golongan miskin menjadi kelas pertengahan dan kehidupan kampung menjadi kosmopolitan. Terusnya pengenalan kepada DEB. DEB diperkenalkan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1970 hingga 1990. Ia bertujuan untuk memperbaiki kedudukan ekonomi negara selepas peristiwa 13 Mei 1969. Ia telah mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan dan penempatan. Objektif DEB yang pertama adalah membasmi kemiskinan dan kedua iaitu menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum. Pesan DEB membawa kepada peningkatan dalam sektor pendidikan. Ia telah meningkatkan peratus kecemerlangan, merapatkan jurang pendidikan antara pelajar dan mewujudkan medan persaingan. Yang kedua, DEB telah membawa kepada penurunan kadar kemiskinan, peluang pekerjaan diwujudkan, taraf dan kualiti hidup rakyat ditingkatkan dan mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan Bumiputera. Selain itu, DEB juga telah mengeratkan perpaduan antara kaum. Dengan itu, semua kaum tidak lagi dikenali mengikut pekerjaan atau sektor dan masyarakat berbagai kaum telah bersatu padu. Shared Prosperity Vision 2030 adalah dokumen yang menggariskan objektif bagi 10 tahun akan datang. Ia bertujuan menyusun semula ekonomi, berintensifkan pekerja berkemahiran rendah di Malaysia menjadi ekonomi berasaskan pengetahuan. SPV 2030 adalah komitmen untuk menjadikan Malaysia yang melalui kelas pendapatan, etnik wilayah dan rantaian bekalan. Antara objek utama adalah merumuskan dasar-dasar terhadap amalan diskriminasi terhadap pekerja Bumiputera di sektor swasta dan perniagaan Bumiputera. Seterusnya, ia juga bertujuan memecahkan monopoli, mendorong pemilikan harta Bumiputera di kawasan bandar dan membawa pembangunan ekonomi ke beberapa negeri. Sekian sahaja dari saya, pembentangan akan diteruskan oleh pembentang ketiga. Hakisan sosial ke atas kelestarian dan peradaban. Hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban Malaysia dari tahun 2000 semakin berlaku dan memuncak di tahun 2018, di mana budaya, keadilan, integriti tolak ansur, kesepaduan dan demokrasi semakin terhakis.
Hakisan sosial ini dipacukan lagi dengan tsunami maklumat palsu yang berniat membakar sentimen etnik dan agama di dunia digital tanpa etika. Kesannya, keharmonian dan kestabilan negara menjadi tidak terjamin. Hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban negara akan ditinjau dari aspek-aspek di bawah. Yang pertama yaitu defisit sosial, dan kedua ialah tadbir urus dan pembangunan, dan akhir sekali ialah black ekonomi dan rasuah. Defisit sosial dalam pembangunan negara dapat didefinisikan sebagai kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatupaduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan disebabkan jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza. Kekurangan dalam konteks sosial ini menyebabkan jurang yang wujud antara kaum pelbagai etnik, bangsa dan agama, dan juga ekonomi dalam kalangan rakyat Malaysia semakin terasa. Sehubungan itu, rakyat Malaysia semakin berani membahaskan tentang isu-isu sensitif. Perbezaan layanan yang diberikan oleh kerajaan akan menguruhkan hubungan antara rakyat berbeza bangsa, agama, pekerjaan, dan etnik. Kategori defisit sosial ini terdiri daripada 8 bahagian. Yang pertama ialah agama. Agama yang menyebabkan kurangnya kefahaman dan sensitiviti antara penganut pelbagai agama. Yang kedua pula ialah kaum. Kepelbagaian kaum di Malaysia yang melahirkan kerencaman termasuk 3 kaum utama iaitu Melayu, India, dan Cina. Ketiga ialah kelas sosial. Wujudnya jurang kelas sosial berdasarkan etnik, keturunan, pekerjaan, dan ekonomi. Keempat ialah ekonomi yang terdapat perbezaan sektor ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat seperti sektor pertanian, industri, dan sebagainya. Seterusnya kelima ialah pendidikan. Sistem pendidikan yang ketidakseragaman aliran, kandungan, dan penyampaian sistem pendidikan. Yang keenam ialah bahasa yang menyebabkan kurangnya penguasaan bahasa kebangsaan. Ketujuh pula ialah jurang generasi. Jurang generasi ialah seperti nilai ideologi, semangat jati diri, dan budaya yang makin menipis antara generasi. Dan yang terakhir ialah ruang desa dan bandar yang mana jurang pembangunan dan infrastruktur dan kesedaran berhubung dengan peranan ruang bandar dan desa. Seterusnya ialah pertikaian kontrak sosial yang tidak berkesudahan. Kontrak sosial dapat didefinisikan sebagai satu persetujuan atau kesepakatan kaum Melayu dan bukan Melayu untuk memelihara kepentingan bangsa masing-masing. Perjanjian ini telah menjadi isu utama dalam rangka Perlembagaan Persekutuan 1957. Terdapat 5 perkara yang menjadi persetujuan antara kaum Melayu, Cina, dan India di dalam Perlembagaan Persekutuan 1957, yaitu Islam sebagai agama rasmi, kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak istimewa orang Melayu dan Bumiputra, serta kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kita sebagai rakyat Malaysia wajib mempertahankan perlembagaan yang ada. Keamanan dan kemakmuran yang kita kecapi pada hari ini tidak akan dapat dikekalkan jika sebahagian daripada kita sendiri yang menggugat asas kepada pembentukan negara Malaysia tercinta ini. Defisit sosial dalam pembangunan negara terdiri daripada 5 akibat. Yang pertama ialah ruthless, iaitu menampakkan jurang kemiskinan dan ketidakadilan. Kemudian voiceless, tidak mendengar aspirasi rakyat, kurangnya demokratif dan partisipatif. Seterusnya ialah ruthless, iaitu tidak mengakar di masyarakat yang mencabut tradisi dan nilai budaya lokal. Manakala jobless pula yang memberikan kesan kepada tiada penghasilan pekerjaan yang cukup dan berkualiti. Dan akhir sekali ialah futureless yang menghancurkan lingkungan alam. Seterusnya, hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban negara akan ditinjau dari aspek yaitu tadbir urus dan pembangunan. Tadbir urus dan pembangunan didefinisikan
dijadikan sebagai cara atau sistem mentadbir, mengurus, mengawal selia dasar, fungsi atau perjalanan sesebuah negara, perbadanan, syarikat, dan sebagainya. Selain itu, ianya juga merujuk kepada tindakan yang diambil dan dilaksanakan oleh barisan individu yang mempunyai kuasa daripada berbagai peringkat pengurusan. Antara kriteria tadbir urus yang baik yaitu hak bersuara dan accountability. Yang kedua adalah kestabilan politik tanpa keganasan. Yang ketiga ialah keberkesanan kerajaan. Seterusnya ialah kualiti pengawal seliaan. Dan yang kelima ialah kedaulatan undang-undang, dan yang terakhir adalah kawalan rasuah. Baiklah, yang seterusnya adalah apabila aspek tadbir urus dan pembangunan ini dijadikan satu tinjauan mengenai hakikat sosial yang berlaku dalam negara. Oleh itu, terdapat beberapa isu yang diambil kira mengenai hakikat sosial dalam tadbir urus dan pembangunan, yaitu apabila kegagalan mengurus B40. Hal ini demikian karena jenayah rasuah masih berleluasa dan kebajikan rakyat golongan B40 masih memerlukan perhatian dan bantuan. Isu yang kedua ialah media sosial menghasut etnik, agama, dan perlembagaan persekutuan. Oleh itu, perpaduan antara rakyat berbagai agama dan etnik di Malaysia telah semakin renggang. Yang terakhir adalah isu mengenai keadilan, yaitu keadaan politik di mana politik negara yang semakin hari semakin tidak stabil dengan perebutan kuasa antara ahli-ahli politik. Apabila dikatakan mengenai tadbir urus dan pembangunan keadilan, ialah dalam sebuah tadbir urus dan pembangunan keadilan, kerajaan perlulah memastikan yang pertama ialah penglibatan rakyat, yaitu penglibatan rakyat mengenai interaksi yang efektif antara pemimpin dan rakyat akan membantu menjamin kualiti pemerintahan yang terbaik. Yang kedua ialah ketulusan, di mana tiada penyelewengan dalam menggunakan kuasa yang telah diamanahkan. Yang terakhir ialah menjana satu organisasi pentadbiran yang cakap, efektif, dan efisien. Hal ini adalah untuk memastikan tanggung jawab dijalankan oleh kaki tangan sektor awam terhadap pengurusan atasan dan juga rakyat. Semua pernyataan yang disebutkan sebentar tadi adalah karena kerajaan bertanggung jawab dalam menangani sebarang perubahan-perubahan yang berlaku dalam pentadbiran, di mana kerajaan perlu menyediakan agihan belanjawan yang adil dan saksama. Sebagai contoh bantuan yaitu prihatin dan pengenalan bencana. Seterusnya, penggunaan media sosial untuk menghasut etnik, agama, dan perlembagaan persekutuan haruslah diambil perhatian dalam pengurusannya agar boleh menyekat kejadian seperti ini tidak berulang kembali. Malahan bukan itu sahaja, isu-isu berkaitan kesehatan seperti pandemik coronavirus juga perlu diberi perhatian. Hal ini demikian karena sekiranya kerajaan sambil lewa tidak mengambil berat akan isu-isu seperti ini, keadaan ini akan membawa kepada kebimbangan rakyat sekaligus menggugat keharmonian dan kemajuan negara. Yang seterusnya ialah aspek yang ditinjau oleh negara mengenai hakikat etika, yaitu black economy dan rasuah. Definisi black economy atau lebih dikenali sebagai pasaran gelap merupakan sebuah pasaran barangan atau perkhidmatan yang berjalan di luar rasmi disokong oleh kuasa-kuasa negara. Sebagai contoh, perdagangan manusia, pekerja asing tanpa izin, pelacuran, judi, dan sebagainya. Jika dilihat dari aspek rasuah, Malaysia telah mencatatkan kes rasuah yang paling tinggi dalam negara. Hal ini karena permasalahan ini tidak asing lagi di dalam negara maupun negara luar. Perkara ini jelas menunjukkan hakikat sosial, etika, dan peradaban dalam aspek ini telah lama berlaku secara tidak sadar. Seterusnya, daripada tinjauan dalam aspek ini, juga anggota-anggota yang sepatutnya membantras perlakuan ini sebaliknya telah melindungi pesalah-pesalah ini karena aktiviti rasuah telah berleluasa dan menjadi kebiasaan dalam kalangan kita. Oleh itu, cabaran daripada beberapa aspek ini sangat jelas menunjukkan hakikat sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban telah berlaku secara tidak langsung.
Perkara ini boleh dikatakan disebabkan kurangnya penghayatan dalam kalangan masyarakat dalam negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syema binti Hadi. Seterusnya di bawah topik kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia, saya akan membentangkan tentang wawasan kemakmuran bersama, rancangan Malaysia ke-12 dan pembangunan lestari. Kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia tertakluk kepada pembinaan negara bangsa yang tersimpul dalam Membina Bangsa Malaysia dengan Perlembagaan Persekutuan sebagai asasnya serta tadbir urus dan pembangunan negara dengan adil dan terangkum untuk mengurangkan defisit sosial. Pengukuhan kedua-dua aspek ini akan mengukuhkan keterikatan kolektif merantas etnik dan negeri hingga terbinanya kesepaduan nasional. Pembinaan negara bangsa yang menetapi sejarah dan warisan simbol etno negara akan melahirkan keharmonian dan kestabilan negara. Manakala tadbir urus baik dan pembangunan akan mengukuhkan kualiti hidup dan kesepaduan nasional rakyat. Perancangan masa depan adalah melalui aspek wawasan kemakmuran bersama rancangan Malaysia ke-12 dan pembangunan lestari, kesepaduan nasional dan perpaduan negara, serta perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 adalah satu wawasan untuk mengambil kira ketidakseimbangan sosioekonomi di negara berdasarkan keperluan dan juga dalam kalangan Melayu dan Bumiputera yang tinggal di luar Bandar Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pendekatan pembangunan ekonomi model Brazil, Rusia, India dan China yang menguntung pemilik ekuiti korporat asing dan golongan T20 Malaysia masih diteruskan tetapi diimbangi dengan kesedaran terhadap golongan B40 yang tidak bersuara dan kuasa sering dipinggirkan kepada peluang dan akses kepada sumber material negara. Seterusnya adalah penggubalan rancangan Malaysia ke-12 yang perlu mengutamakan pembangunan dalam pengagihan demi memastikan rakyat diutamakan hingga kualiti hidup yang meningkat akan membina budaya modal dan disulami dengan nilai norma sejagat sebagai proses membina bangsa Malaysia. Kelestarian etika dan peradaban Malaysia yang berpaksikan kepada nilai yang mengutamakan kesepaduan nasional dan perpaduan dalam negara pasti akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan damai serta kelangsungan pembangunan pasti akan berlaku. Mereka akan berkongsi nilai bersama keadilan, keterangkuman, tolak ansur, bertanggungjawab, dan prihatin dengan keperluan kebajikan sesama mereka akan terjamin. Definisi wawasan kemakmuran bersama 2030 adalah merupakan iltizam untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama, dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah, dan rantaian bekalan. Matlamatnya adalah untuk menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat pada tahun 2030. Objektif kemakmuran bersama yang pertama adalah pembangunan untuk semua, yaitu menstrukturkan semula ekonomi yang lebih progresif, berpaksikan ilmu dan bernilai tinggi dengan penyertaan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat. Yang kedua adalah untuk menangani jurang kekayaan dan pendapatan. Menangani jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan etnik, pembangunan wilayah dan rantaian bekalan untuk meningkatkan keupayaan rakyat. Seterusnya yang ketiga adalah negara makmur dan bermaruah, di mana adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah. Seterusnya muncul sebagai paksi ekonomi Asia. Terdapat 7 teras strategik wawasan kemakmuran bersama. Yang pertama adalah ekosistem perniagaan dan industri. Contoh sasarannya adalah mewujudkan 30% daripada jumlah syarikat PKS dalam bidang teknologi tinggi yang intensif dalam pembuatan dan perkhidmatan subsektor. Yang kedua adalah aktiviti pertumbuhan ekonomi utama, di mana Malaysia membina sektor baru utama yang kukuh seperti hub kewangan Islam 2.0, komoditi 2.0, tenaga boleh baru, teknologi hijau, pusat kecemerlangan dan hub ASEAN. Yang ketiga adalah modal insan, di mana penawaran program di universiti dan institut latihan akan diselaras dengan kehendak dan keperluan industri. Ia adalah juga untuk meningkatkan pekerja tempatan dan Bumiputera dalam pengurusan dan profesional MNC.
Teras yang keempat adalah pasaran buruh dan papasan pekerja. Sasarannya adalah pasaran buruh Malaysia bebas daripada diskriminasi ke atas umur, gender, etnik, dan agama. Selain itu, meningkatkan pertumbuhan produktiviti buruh selari dengan kualiti teknologi dalam industri mengikut sektor. Dan juga pengurangan jumlah pekerja asing dengan menetapkan ambang mengikut sektor tenaga kerja. Seterusnya yang kelima adalah kesejahteraan sosial di mana kesamaan nisbah gaji penengah berdasarkan merit, mengukur tahap kemiskinan menggunakan kemiskinan relatif, dan membina pusat jagaan harian di setiap lokaliti. Yang keenam adalah keterangkuman wilayah di mana sasarannya adalah sistem pengangkutan awam bersepadu antara bandar ke desa, mengurangkan perbezaan pendapatan antara wilayah, memastikan pembangunan infrastruktur kritikal negara dapat dipenuhi seperti hospital dan sekolah. Teras yang ketujuh adalah model sosial di mana sasarannya adalah untuk mencapai indeks perpaduan, keharmonian agama, indeks perubahan alam sekitar, indeks anti dada, pencegahan jenayah, keharmonian kejiranan, kesehatan rakyat serta petunjuk integriti dan rasuah. Yang seterusnya adalah Rancangan Malaysia ke-12. Ia dilancarkan dengan inisiatif kemakmuran bersama berasaskan 3 dimensi, yaitu pemerkasaan ekonomi, kelestarian alam sekitar, serta merekayasa semula sosial, yaitu teknologi sosial bagi tahun 2021 sehingga tahun 2025. Tahun 2020 menandakan berakhirnya tempo wawasan 2020 dan Rancangan Malaysia ke-11, yaitu antara tahun 2016 sehingga tahun 2020. Sebagai kesinambungan, Plan Pembangunan pasca 2020 telah digubal dengan hala tuju yang strategik dan jelas. Ia bagi menentukan hala tuju pembangunan negara dalam tempo 1 dekad dan menyediakan rangka kerja asas pelaksanaannya. Ini adalah untuk memastikan pembangunan sosioekonomi yang inklusif dan bermakna kepada masyarakat. Terdapat 6 teras rancangan Malaysia yang ke-12. Yang pertama adalah mengutamakan pekerjaan kepada warga negara, seterusnya meningkatkan pembangunan modal insan selaras dengan keperluan ekonomi negara, menjamin hak pekerja, majikan dan kesatuan sekerja, meningkatkan tadbir urus keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja, meningkatkan perlindungan keselamatan sosial yang komprehensif dan progresif, dan yang terakhir adalah meningkatkan penyelidikan dan pembangunan sumber manusia dan perburuan. Bagi pemerkasaan ekonomi, ia merupakan dimensi pemerkasaan ekonomi meliputi sumber dan bidang baru pertumbuhan termasuk revolusi perindustrian 4.0, ekonomi digital, industri aeroangkasa, dan pembangunan wilayah yang bersepadu serta pemboleh pertumbuhan. Seterusnya adalah kemapanan alam sekitar. Dimensi kemapanan alam sekitar mengambil kira antara lain ekonomi biru, teknologi hijau, tenaga boleh baru serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Yang ketiga adalah perekayasan sosial, di mana dimensi perekayasan sosial mencukupi peningkatan nilai-nilai murni, penambahan kuasa beli rakyat, pembentukan masyarakat bumi putra yang berdaya tahan, pengukuhan jaringan keselamatan sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Terusnya adalah pembangunan lestari. Bangunan lestari menggabungkan kelestarian ekonomi, masyarakat dan alam sekitar dengan pembasmian kemiskinan dan kesaksamaan agihan pendapatan sebagai salah satu matlamat utama yang penting. Pembentukan komuniti lestari ini akan merangsang kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan melalui penyediaan peluang pekerjaan yang lebih berdaya saing serta mampu mempertingkatkan kesejahteraan hidup komuniti setempat. Pembangunan lestari merupakan pendekatan pembangunan penempatan yang didiami oleh manusia yang dijalankan secara terancang dan berterusan. Prinsipnya adalah untuk memenuhi keperluan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan keperluan generasi pada masa akan datang. Seterusnya adalah strategi pembentukan pembangunan lestari, yaitu melalui pendidikan formal. Pendidikan formal di sekolah maupun di institusi pengajian mampu membentuk komuniti yang lestari, yaitu dengan cara menyediakan sukatan pembelajaran yang menerapkan elemen-elemen alam sekitar. Yang kedua adalah peranan media massa. Media berperanan dalam menyebarkan kepentingan amalan penggunaan lestari. Penggunaan internet juga memudahkan pengguna untuk mendapatkan maklumat tentang cara hidup lestari. Yang ketiga adalah peranan undang-undang. Konsep pencemar membayar
dilihat mampu untuk memberi kesedaran kepada semua pihak kerana pencemar akan menanggung semua kos kerosakan alam sekitar disebabkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Yang terakhir adalah cabaran dalam pembangunan lestari. Antaranya adalah tren pengguna. Penggunaan sumber per kapita oleh penduduk didapati meningkat pada kadar yang lebih pesat berbanding kadar pertumbuhan penduduk dunia. Yang kedua, masalah pentadbiran pihak berkuasa tempatan. Kurangnya pemantauan daripada pegawai yang bertanggung jawab dalam menyelia aktiviti alam sekitar membuatkan masyarakat terus mengambil ringan terhadap isu alam sekitar. Yang ketiga adalah pendekatan dalam pendidikan. Pendidikan berlandaskan teori semata-mata belum tentu dapat menjadikan masyarakat sebagai peneraju kepada komuniti yang lestari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suazri Alodin bin Azlan dan saya akan membentangkan tentang kesepaduan nasional dan pembangunan negara. Tadbir urus yang baik membina kesepaduan nasional. Etika dan adab akan mengikat masyarakat untuk hidup aman, damai dan harmoni. Kegagalan melaksanakan pembangunan dan tadbir urus akan melahirkan kumpulan bukan sahaja miskin dan terpinggir, tetapi kumpulan yang renggang dengan kerajaan. Budaya kerenggangan ini akan melahirkan rakyatnya bertindak ganas terhadap pemerintah. Etika dan adab terhadap negara akan tercalar. Berita-berita memburukkan parti pemerintah akan ditularkan, dan dengan kualiti hidup dan ekonomi yang tidak terjamin, kegelisahan dan ketegangan akan berterusan dalam masyarakat. Ini akan melahirkan perpecahan, ketidakstabilan politik dan membantu kemajuan rakyat. Seterusnya, definisi kesepaduan nasional ialah penyatuan atau menyatupadukan kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeza. Matlamat kesepaduan nasional ialah membentuk satu bangsa Malaysia yang terdiri daripada satu masyarakat berbilang etnik yang bersatu padu, sejahtera dan mempunyai identiti nasional sendiri. Ia mewujudkan pelbagai etnik dan budaya yang mengutamakan kestabilan dan kemajuan, dapat berkongsi dan saling menghormati norma hidup, nilai dan kepelbagaian sosial, mewujudkan masyarakat yang dinamik, perubahan masyarakat kampung ke masyarakat kosmopolitan, dan perubahan golongan kelas miskin kepada kelas menengah. Akibat kegagalan dalam mentadbir urus pembangunan, ia akan melahirkan budaya kepembangkangan dalam kalangan rakyat, melahirkan kumpulan yang renggang dengan kerajaan, dan melahirkan kumpulan miskin yang terpinggir dan terabai. Definisi perpaduan negara pula, proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara melalui ideologi negara, supaya anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan kebangsaan. Objektif perpaduan negara untuk memupuk rasa kecintaan dan kebersamaan dalam kalangan individu, menjadi warga negara yang bertolak ansur tanpa menyerah kaum, membentuk kepribadian dan memahami konsep kerjasama antara satu sama lain. Seterusnya, saya akan membentangkan perkongsian pengalaman etika dan peradaban ke Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Malaysia adalah sebuah negara tamu pasca kolonial dan menerima pelbagai peradaban majmuk dan anggotanya menjadi warga negaranya. Jelasnya, pertemuan dan pergaulan peradaban majmuk ini telah memperkayakan peradaban kewatanan Melayu, Bumi Putra Sabah dan Sarawak melalui proses difusi dengan pinjaman-peminjam budaya pemakanan, bahasa dan budaya kerja di antara mereka. Seterusnya, pengalaman Malaysia menunjukkan pembangunan setinggi mana kadar pertumbuhan ekonominya jika pengagihan dan kesejahteraan rakyat tidak dijaga. Negara yang makmur dan kehidupan berkualiti tinggi tidak boleh menjamin kedamaian, kesepaduan, perpaduan dan kestabilan negara. Maka hasil pembangunan dinikmati oleh kumpulan kecil yang bersuara dan berkuasa sahaja perlu dijauhi. Keadilan dalam pengagihan kekayaan negara perlu ditegakkan dan dinikmati bersama. Indeks kualiti hidup, indeks kesejahteraan Malaysia, indeks makasid Malaysia, indeks perpaduan nasional dan indeks kedamaian global menunjukkan Malaysia adalah sebuah negara yang makmur, damai dan sejahtera. Kejayaan Malaysia dalam mentadbir urus dan pembangunan negara dengan baik, adil dan terangkum adalah formula yang boleh dikongsi bersama dengan negara-negara yang masih berhadapan dengan permusuhan dan konflik etnik dan agama dalam negara mereka. Malaysia sentiasa berpegang bahawa tadbir urus dan pembangunan kemajuan adalah alat kepada pencapaian matlamat akhir negara, iaitu perpaduan. Namun begitu,
Perpaduan hanya menjadi idaman dan yang dicapai bukan matlamat akhirnya, tetapi kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional adalah satu proses ke arah menuju perpaduan. Dalam dunia digital kini, bukan sahaja tadbir urus dan pembangunan mesti baik, tetapi kenyataan berbaur sensitif terhadap etnik dan agama lain perlu diuruskan. Banyak negara tidak menjadi kenyataan kebencian etnik menjadi satu jenayah, tetapi penyular kenyataan kebencian etnik ini dan dipanaskan lagi oleh maklumat palsu pasti akan melahirkan salah faham, ketegangan sosial dan pergaduhan dalam masyarakat. Pengalaman Malaysia perlu dikongsi bersama di peringkat negara-negara jiran, sewilayah dan sedunia dalam membina keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat di mana potensi pengupayaan personaliti manusia untuk berdikari dan membina jati diri sendiri diutamakan. Pergaulan peradaban Malaysia melalui proses difusi dengan peminjaman budaya, pemakanan bahasa serta budaya kerja dalam masyarakat. Peradaban majmuk ini telah memperkayakan peradaban Melayu, Bumiputra, Sabah dan Sarawak. Pengalaman Malaysia mengajar bahawa pembangunan dan kadar ekonomi negara tidak akan maju tanpa menjaga kesejahteraan rakyat. Malaysia telah berjaya mentadbir negara dengan baik dan adil dengan analisa dari Indeks Kualiti Hidup, Indeks Kesejahteraan Malaysia, Indeks Makasid Malaysia, Indeks Perpaduan Nasional, dan Indeks Kedamaian Global. Malaysia berjaya menunjukkan perpaduan dalam kalangan rakyat tanpa ada rusuhan wajar dijadikan teladan bagi negara yang mengalami konflik etnik dan agama. Menjadikan perpaduan sebagai matlamat akhir negara, berpegang bahawa tadbir urus dan pembangunan kemajuan adalah alat bagi mencapai maklumat perpaduan tersebut. Kesepaduan nasional adalah salah satu matlamat yang dicapai oleh Malaysia dan ia adalah satu proses dalam mengapai perpaduan. Dicapai melalui beberapa proses yang berterusan mengurus defisit sosial menggunakan pelbagai cara, antaranya perbincangan, rundingan, dialog dan mediasi. Perkara yang dipersoalkan dalam masyarakat, contoh sekolah, agama, kerakyatan, isu tadbir urus kerajaan yang lemah dan sebagainya. Demi menjaga perpaduan yang lama terbina dan menjamin kesejahteraan negara, perkara seperti kenyataan yang resis terhadap etnik maupun agama perlu dicegah. Kesimpulannya, pengalaman Malaysia, negara yang makmur dan kehidupan berkualiti tinggi tidak menjamin kedamaian, kesepaduan, perpaduan dan kestabilan negara jika pengagihan dan kesejahteraan rakyat tidak dijaga. Indeks Kualiti Hidup, Indeks Kesejahteraan Malaysia, Indeks Makasid Malaysia, Indeks Perpaduan Nasional dan Indeks Kedamaian Global menunjukkan Malaysia adalah sebuah negara yang makmur, damai dan sejahtera. Kejayaan Malaysia dalam mentadbir urus dan pembangunan negara dengan baik, adil dan terangkum adalah formula yang boleh dikongsi dengan negara-negara yang masih berhadapan dengan permusuhan dan konflik etnik dan agama dalam negara mereka. Selain itu, rukun negara di Malaysia telah melafazkan ikrar untuk mencapai wawasan negara yang dimulai dengan prinsip agama dan diakhiri dengan kesopanan dan kesusilaan sebagai cermin peradaban. Di sini kita dapat lihat sejauh manapun teknologi berkembang, asas kemajuan akan tetap berbalik kepada pembangunan manusia itu kembali. Dan disinilah juga rasional di mana nilai etika dan peradaban diangkat dan dimartabatkan kembali untuk kemajuan ekonomi dan sosial yang seimbang pada masa akan datang. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu memahami dan mengeratkan lagi kelestarian yang telah wujud dari berpuluh dekad ini. Sebagai negara moden yang melakar masa depan lebih dinamik dan berusaha memposisikan diri sebagai negara maju, cabaran berterusan dalam arus globalisasi dan pasca kemodenan menjadi realiti perlu ditangani sebaik mungkin. Perpaduan nasional harus menjadi misi penting bagi negara yang memerlukan kerangka bersifat komprehensif yang akan mampu menerjemahkan sebaik mungkin wajah kerencaman masyarakat majmuk Malaysia. Itu saja daripada saya, sekian dan terima kasih.